Dalam video ni cikgu akan cuba bincangkan dengan kamu kertas percubaan, kertas satu percubaan Perak lah, Perak, negeri Perak, untuk biologi. Jadi tanpa buang masa, kita pergilah kepada nombor 1. Jadi organ manakah yang mengandungi sel-sel yang mempunyai kepadatan jalinan endoplasma kasar? Okey, yang paling tinggi. Jadi dia ada yang melibatkan organel, iaitu jalinan endoplasma kasar. Jadi bila sebut tentang jalinan endoplasma kasar ni, dia mestilah berkait rapat dengan ribosom. Berkait rapat dengan ribosom. Jadi ribosom ni fungsi dia apa? Dia akan sintesis bahan yang melibatkan protein. Bahan-bahan yang melibatkan protein. Contohnya kita ada apa ya? Enzim. Okey, ataupun kita ada hormon. Jadi enzim dengan hormon. Jadi ada organ-organ tertentu akan banyak merembeskan enzim, banyak merembeskan hormon. Jadi bila organ tersebut banyak merembeskan enzim, banyak merembeskan hormon, jadi dia pastinya lah akan mempunyai kepadatan jalinan endoplasma kasar yang tinggi. Kepadatan jalinan endoplasma kasar yang tinggi. Sebagai contoh paling mudah sekali, kalau hormon ni, kita ada kelenjar pituitary. Jadi kelenjar pituitary ni kan ada bahagian anterior dengan posterior. Ada macam-macam jenis hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary ni. Kalau untuk enzim pula, enzim dia melibatkan salah satunya sistem pencernaan lah. Jadi enzim salah satunya dia terlibat dalam sistem pencernaan. Jadi ada banyak tempat yang menghasilkan enzim. Contohnya di kelenjar ileum. Kelenjar ileum akan hasilkan amilase. Pastinya dia mempunyai kepadatan jalinan endoplasma kasar yang tinggi. Seterusnya kita ada di perut, okay, stomach. Jadi di stomach pun ada jalinan endoplasma kasar yang tinggi. Di pankreas mempunyai jalinan endoplasma yang tinggi, jalinan endoplasma kasar yang tinggi. Di usus kecil, terutama sekali ileum, mempunyai jalinan endoplasma kasar yang tinggi. Jadi tolonglah kamu refresh balik semua maklumat-maklumat yang kamu dah belajar waktu tingkatan 4 ya, dalam human digestive system. Okey, jadi tempat-tempat tu mempunyai jalinan endoplasma kasar yang tinggi. Jadi di sini jawapan dia adalah stomach lah. Di stomach ni dia ada jalinan endoplasma kasar yang tinggi. Jadi kalau kamu ingat kan, stomach dia ada epithelial cell. Dia ada epithelial cell pada dia punya lapisan tu. Kalau cikgu lukis lah ya. Ni stomach. Jadi pada dia punya dinding stomach ni, kalau kamu cikgu besarkan ni, dia ada 3 jenis sel. Epithelial cell tu ada 3 jenis pula pembahagian dia. Okey, ada 3 jenis. Ni cikgu buat 3 jenis lah. Okey, dia ada yang dipanggil sebagai epithelial, dia ada yang jenis yang dipanggil sebagai chief cell, ataupun kita panggil sebagai sel utama kalau bahasa Melayu. Sel utama ni akan hasilkan pepsinogen. Kemudian yang kedua kita ada sel parietal. Sel ataupun sel parietal jugalah. Sel parietal yang akan hasilkan asid hidroklorik. Yang ketiga kita ada mucus cell yang akan dia adalah sel mucus yang akan hasilkan mucus. Okey, yang akan hasilkan mucus. Jadi yang semua ni, sini semua, yang ni kita panggil sebagai jus gastrik ataupun gastric juice. Terdiri daripada pepsinogen, hydrochloric acid, lepas tu mucus. Jadi contohnya macam pepsinogen ni. Jadi pepsinogen ni dalam keadaan yang tak aktif, dia kena diaktifkan. Dia dalam keadaan yang tak aktif, dia kena diaktifkan. Jadi dia akan diaktifkan oleh HCl. Dia akan jadi
pepsin. Jadi dia akan pecahkan protein menjadi polipeptida atau polipeptide. Okey. Jadi itu refresh balik lah ya. Sebab itulah bila kita buat soalan, walaupun dia soalan trial, kamu tak boleh buat terus jawapan. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Kita kena cuba ingatkan balik apa yang kita dah belajar. Jadi ingatan tu dia kena diperkuat dengan recall balik. Dengan kita recall ya. Kita ingat semula. Kita datangkan semula dengan apa yang kita dah faham sebelum-sebelum ni, supaya nanti ingatan tu akan jadi lebih kuat. Kemudian bila kita nak keluarkan balik maklumat tu, dia mudah. Tapi kalau kamu just buat soalan, jawab, lepas tu salah-salah, kalau betul-betul, tanpa kita nak ingatkan balik apa benda yang kita dah belajar tu, apa benda yang kaitan-kaitan yang ada tu, jadi dia tak apa nak efisien sangat lah. Sebab apa, dalam pembelajaran, dalam ulang kaji, dia ada satu istilah yang dipanggil sebagai active recall. Ada istilah kita panggil sebagai active recall. Jadi active recall ni memang sangat terkenal, dan ada paper, ada scientific study, ada scientific paper yang ditulis lah oleh researcher daripada luar negara, profesor ni. Jadi dia kumpulkan semua teknik-teknik pembelajaran, dan dia cuba bincangkan betapa aktifnya ataupun betapa efektifnya teknik pembelajaran ni. Dan akhir sekali dia concludekan active recall ni yang paling bagus sekali dalam kita nak berjaya lah dalam topik atau subjek yang kita ambil. Jadi nantilah cikgu, bila-bila cikgu terang kat kamu tentang active recall ni. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Penyataan berikut adalah mengenai komponen sel. Jadi komponen sel ni dia mengandungi faktor-faktor pewarisan. Jadi bila sebut tentang faktor-faktor pewarisan ni, tak boleh lari lah. Dia mesti melibatkan kromosom. Bukan tak melibatkan, ataupun kita boleh juga kita sebut dia DNA, ataupun kita boleh panggil dia kromatin, ataupun ada nama dia tentang DNA, kromosom, gene. Jadi macam-macam lah ya. Jadi kalau sebut tentang student biology ni, nak tak nak kamu kena faham, nak bezakan dia macam mana. Apa beza antara kromosom dengan kromatin, apa beza kromatin dengan kromatik beradik, gene dengan alel, DNA tu macam mana. Jadi semua benda tu nak tak nak kamu kena faham dan tahu nak bezakan macam mana. Yang ni cikgu ada buat dah video dalam tajuk inheritance, pewarisan ya. Jadi cikgu tak nak ulang lah. Kemudian L bertindak sebagai medium tindak balas metabolik. Nampak perkataan keyword dekat sini ni, medium. Jadi medium ni tempat. Okey, tempat. Jadi di situ tu akan berlaku tindak balas. Macam contohnya bergaduh. Seseorang tu dia bergaduh dengan seorang yang lain. Dekat mana yang dia bergaduh? Dia bergaduh di belakang sekolah ke? Dia bergaduh di padang ke? Dia bergaduh dalam toilet ke? Jadi itu tempat pergaduhan tu berlaku. Jadi sama juga di tempat tindak balas metabolik tu berlaku. Jadi paling mudah sekali bila tempat kita ada dalam sel, kita ada yang dipanggil sebagai cytoplasm lah. Dan ada satu lagi kita panggil sebagai nukleoplasm. Ada dua ni lah. Cytoplasm ni dia dalam sel, di antara nukleus dengan plasma membran, ruang di dalam sel tu. Di dalam nukleus pula, ruang dia tu adalah nukleoplasm. Jadi ni ada tempat yang boleh berlaku tindak balas metabolik. Jadi nukleolus bukanlah. Nukleolus ni adalah tempat sintesis ribosom. Tempat sintesis ribosom. Mitokondria ni adalah tempat sintesis ATP ataupun tempat cellular respiration. Nukleolus ni berada dekat mana? Dia berada di dalam nukleus. Jadi dia sebahagian juga komponen-komponen di dalam nukleus. Kloroplas ni
tak kena jugalah ya. Dia sebab apa? K kan. Kloroplast dia bukan mengandungi faktor-faktor pewarisan. Yang paling jelas sekali mengandungi faktor pewarisan ni adalah nukleus ataupun kromosom ataupun kromatid ataupun DNA. Jadi kloroplast ni tempat fotosintesis sebenarnya. Dia major proses yang berlaku dia adalah fotosintesis. Nukleus ni bukanlah, dia bukan tempat medium berlaku metabolic reaction. Dia adalah melibatkan faktor-faktor pewarisan. Jadi jawapan yang paling tepat sekali adalah C. Okey, mitokondria pun tak kena, sel membran pun tak kena. Jadi soalan nombor 3, Rajah 1 menunjukkan sel P, sel Q, tisu R yang dijumpai dalam badan manusia. Jadi yang sel ni adalah sel darah merah. Okey, sel darah merah ataupun dipanggil sebagai eritrosit. Okey, bahasa Melayu apa? Eritrosit lah kan? Eritrosit. Kadang susah juga. Ada student dia nak dalam bahasa Inggeris, ada student nak bahasa Melayu. Jadi cikgu ni kadang-kadang pening bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tak upaya lah. Yang ini apa? Ni melibatkan sel saraf. Sel saraf ni ada 3 ya. Ada efferent neuron, interneuron dah lah, efferent neuron. Jadi kamu student biology memang kena pastikan kamu tahu beza bentuk structure antara ketiga-tiga jenis ni. Okey. Jadi efferent neuron ni A. Dia ataupun kita panggil sebagai motor neuron. Jadi dia akan membawa maklumat daripada reseptor pergi ke interneuron. Dia akan bawa maklumat. Jadi selalunya bila kita tengok dia punya sel tu, dia ada sel badan yang keluar ni. Okey. Body cell tu yang keluar. Dia macam tu. Kalau untuk efferent neuron ni, dia dekat ujung. Jadi ini efferent neuron lah. Kalau yang ini pula, dia melibatkan alveolus. Kemudian sini ada bronchial lah. Okey, kemudian dia ada blood capillary ni. Blood capillary ni apa? Kapilari darah, ya, kapilari darah. Jadi eritrosit ni mestilah dalam sistem peredaran ataupun blood circulation ataupun cardiovascular system. Okey, cardiovascular. Yang ni mestilah dalam nervous system. Yang ni pula mestilah dalam respiratory system. Okey. Jadi apa jawapan yang paling tepat sekali? C. B. Okay, paling tepat sekali B. Kemudian nombor 4. Kalau tengok kat sini, jelas sekali ni adalah sel tumbuhan. Plant cell lah ya. Dan kalau kamu nampak kat sini, seolah-olah ada air yang akan keluar. Anak panah ni dia keluar disebabkan air tu keluar. Water, H2O. Jadi kenapa air keluar? Sebab air dekat dalam ni lagi tinggi. Jadi H2O dekat dalam ni lagi tinggi berbanding dengan luar. Kenapa dia tinggi di dalam berbanding luar? Sebab luar ni dia dalam hypertonic solution. Dia dalam keadaan hypertonic solution. Dia tinggi dia punya garam, tinggi dia punya salts ataupun solute. Tinggi dia punya solute. Jangan tak tahu pula beza kan, pening kepala pula nak beza kan. Ada 3 perkara di situ yang kamu nak kena tahu beza. Cikgu kesana kemari. Hopefully kamu tak pening lah. Kita ada solute, solution dengan solvent. Jangan tak tahu pula beza ya. Solute ni apa? Zat terlarut. Solution ni larutan. Solvent ni pelarut. Okey, pelarut. Jadi air keluar disebabkan oleh kawasan luar tu lagi tinggi dia punya solute. Jadi air akan keluar. Air keluar melalui proses apa? Proses osmosis. Jadi ini proses apa? Ini proses plasmolisis. Jadi bila sebut tentang bab ni,
cubalah refresh balik. Ya, cikgu tak ada lah nak pergi satu persatu apa yang ada. Kalau tidak nanti video ni jadi 4-5 jam. Penat cikgu nak kena ulang, nak kena pergi balik. Jadi kamu nak tak nak yang kena usahakan untuk ingatkan balik bahagian-bahagian tu. Dia ada istilah yang nak kamu kena fahamkan tentang flaccid, crenation, hemolysis, diplasmolysis. Apa beza antara satu dengan yang lain ni? Yang melibatkan apa? Okey. Jadi cikgu tak pergi ya ni satu-satu ni, kamu yang kena cari sendiri maklumat ni. Kena refresh balik dalam ingatan kamu. Apa benda yang terlibat ni? Kalau cikgu nak pergi cerita balik kat kamu ni, cikgu tak tahu bila video ni nak habis. Okey. Jadi pastinya di luar ni adalah larutan hypertonik, dan yang inilah larutan hypertonik dia, larutan sukrosa 20%. Seterusnya nombor 5, rajah 3 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh seorang murid. Jadi dia ada hablur gula, yang ni solut lah. Kemudian kita ada air, yang ni adalah solvent. Okey. Jadi kamu kena ingat ada pergerakan air, movement of water. Okay, movement of water, dia kena bergerak daripada high water potential to low water potential. Water potential ni apa? Keupayaan air. Kita tak cerita air tu tinggi, high concentration of water ya. Kita tak sebut macam tu. Kita sebut water potential. Kalau air tu banyak dekat situ, kita sebut high water potential. Dia akan bergerak daripada high water potential ke low water potential. Dia akan bergerak merentas plasma membrane sahaja. Dia akan bergerak seolah-olah macam simple diffusion. Kalau simple diffusion tu dia melibatkan pergerakan zat terlarut. Tapi untuk osmosis ni, dia pergerakan dia lebih kurang sama, tapi yang bergerak tu adalah air. Jadi maksudnya di sini ada hablur gula. Jadi di kawasan ni akan low dia punya water potential. Kalau yang dalam ni dia high water potential. Jadi dia akan bergerak daripada high ke low. Dia akan bergerak naik ke atas. Jadi bila bergerak naik ke atas, jawapan dia A lah. Mengapakah ikan masin kekal terawet? Jadi ikan masin, salted fish ni dibuat apa? Dibubuh garam. Jadi bila dia bubuh garam, kawasan luar tu akan lebih hypertonik. Kawasan luar tu akan lebih hypertonik, menyebabkan air akan keluar. Jadi bila air keluar, ikan tu akan lost water. Dia akan lost dia punya water. Jadi bila dia lost dia punya water, nama pun ikan kering, ikan masin kan, ikan kering. Jadi bila tidak ada air, dia akan halang growth of microorganism. Microorganism tak boleh nak hidup. Jadi jawapan dia A lah. The pH of the solution used is high. Apa kaitan dengan pH pula? Kalau melibatkan garam, kalau pH ni melibatkan keasidan kan, kealkalian, ya. Jadi tak apa nak tepat lah. Kita pun rasa apa nak sebut-sebut tentang pH pula kan. Kemudian the water content in fish is maintained. Macam mana pula maintain kalau air tu dah keluar? Molekul air memasuki sel ikan secara osmosis. Air masuk dalam ikan pula, ikan masin kan, taklah ya. Apakah jenis karbohidrat yang dijumpai dalam sel hati? Jadi ini nak tanya tentang jenis karbohidrat. Jadi karbohidrat ni sebenarnya bila dia masuk dalam badan dalam bentuk starch, dia akan dicernakan. Jadi dicernakan kat kawasan mana? Mouth, mulut, oleh salivary amylase. Okey, daripada dia starch,
dipecahkan oleh salivary amylase ni, dia menjadi maltose. Kemudian sampailah dia ke mana? Ke ileum. Jadi di ileum ni apa jadi? Maltose ni, maltose akan dipecahkan oleh maltase yang dihasilkan oleh ileum tu sendiri. Okey, ileum akan hasilkan enzim lah. Enzim ni enzim ya. Maltase dia akan jadi struktur glukos plus glukos. Jadi glukos lah. Kemudian glukos ni akan pergi ke mana? Cikgu kalau cikgu lukis kan, macam mana nak lukis ni, tahu? Okey, ni usus, boleh lah ya, usus kecil. Jadi dekat usus kecil tu ada apa? Ada villus, finger like projection ni. Jadi dia ada villus. Jadi glukos G contoh, tak kontras, G contohnya, G ni akan lalu sepanjang lumen tu, sepanjang di dalam tu. Kemudian apa yang berlaku pada glukos tu, glukos ni akan keluar daripada lumen tu, dia akan masuk ke mana? Dia masuk ke kapilari darah. Dia masuk ke kapilari darah. Cikgu ni kadang buat jawab bahasa Melayu, kadang bahasa Inggeris, masuk ke kapilari darah. Jadi glukos masuk ke kapilari darah ya. Kamu kena ingat dia ada yang tentang water soluble substance. Dah ulang pula dah tentang water soluble substance, cikgu lebih tak nak ulang benda ni. Kemudian ada lipid soluble substance. Okey, water soluble substance ni akan masuk ke blood capillary, kapilari darah. Lipid soluble substance ni akan masuk ke lactate. Contohnya water soluble substance ni glukos lah, dia akan masuk ke kapilari darah. Jadi bila dia masuk ke kapilari darah, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke hepatic portal vein. Daripada hepatic portal vein dia akan pergi ke hepa lah, ataupun liver. Jadi di liver tu akan berlaku assimilation. Dia akan guna glukos tu untuk cellular respiration, untuk penghasilan ATP dan juga terhasilnya carbon dioxide. Tapi kalau gula tu berlebihan, apa akan jadi? Dia akan tukar kepada glycogen untuk disimpan, store energy, tenaga yang disimpan. Jadi dia akan gunakan hormon insulin. Hormon insulin ni dirembes oleh pankreas, akan dirembes oleh pankreas. Glycogen. Jadi glycogen ni, kita ada sel, di tengah-tengah ni dia ada nukleus kan, tengah-tengah tu ada nukleus. Jadi akan disimpan dalam sel lah, ini glycogen. Okey, jawapannya glycogen. Kemudian nombor 8, antara berikut yang manakah, penyataan yang manakah betul tentang lemak tak tepu? Okey, dia ada yang tentang saturated fat, dia punya perbezaan dengan unsaturated fat. Yang ni tingkatan 4 kamu belajar dalam chemical composition of cell. Okey, jadi dia ada melibatkan saturated fat dengan unsaturated fat. Kamu nak kena ingat, nak kena hafal benda ni. Hafal dalam biologi ni tak sama macam hafal Al-Quran ya. Hafal Al-Quran tu kamu hafal sepatah demi sepatah perkataan yang ada dalam Al-Quran tu. Pastinya lebih susah lah kan. Tak ada boleh perbezaan langsung apa yang ada baris dalam Al-Quran tu dengan apa yang kamu hafal. Dalam biologi dia bukan macam tu. Kamu hafal key point sahaja. Sebab tu bila nak hafal key point tu, dia kena faham dahulu. Contohnya saturated fat. Antara benda yang terus terbayang dalam kepala otak kamu, dia melibatkan single bond. Jadi antara karbon ni, dia semua single bond. Jadi dia dah sampai satu tahap, dia dah maksimum bilangan hidrogen dia.
Jadi sebab apa? Sebab dia ada ikatan hidrogen ni kan, dia dah maksimum, tak boleh lagi dah ada penambahan bilangan hidrogen. Tapi untuk unsaturated fat ni, dia mungkin ada satu double bond paling kurang sekali, ataupun dia ada dua double bond. Jadi bila dia dua double bond, jadi maksudnya dia boleh tambah hidrogen lagi. Okey, dia boleh tambah hidrogen lagi. Dia kurang macam tu lah ya. Jadi cubalah cari balik maklumat apa beza lagi antara saturated fat dengan unsaturated fat. Cikgu tak boleh nak pergi terang kat kamu satu persatu, terang macam mana nak terang, cikgu terang dalam bab tu ya. Sebab ini hanyalah melibatkan latihan saja, ulang kaji saja. Jadi sepatutnya dia kena kamu tu yang lebih usahanya. Kalau cikgu yang lebih usahanya, cikgu tak tahulah bila nak habis buat ni ya. Cikgu bagi direction, kamu yang terpaksa kena usahakan ke arah direction tu. Itu pandangan cikgu lah. Kamu tak nak buat pun tak apa kan, siapa nak paksa kamu buat sesuatu yang kamu tak nak buat. Jadi mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua antara carbon atom. Jadi contain at least one double bond between carbon atom. At least one. Jadi bila sebut at least one tu maksudnya dia mungkin satu atau lebih. Jadi yang lain ni, cubalah tengok ya, dalam kamu punya ni apa dia punya maklumat, betul ke tidak, betul atau tidak dia punya kesamaan dia tu. Contohnya berbentuk pepejar pada suhu bilik. Jadi berbentuk pepejar pada suhu bilik ni lebih kepada saturated fat. Dia lebih kepada saturated fat ataupun lemak tepu. Okey, nombor 9. Maklumat berikut adalah berkenaan aplikasi sejenis enzim dalam industri. Menanggalkan kulit biji benih daripada bijirin. Mengekstrak agar-agar daripada rumpai laut. Agar-agar daripada lumpai laut. Antara yang berikut yang manakah enzim tersebut? Jadi ini ada berkait dengan selulosa ataupun selulus. Struktur pada dia punya dinding sel lah. Dinding sel ataupun sel wall. Jadi dia cuba nak pecahkan bahagian sel wall ni, bahagian selulosa ni, supaya dia lagi mudah nak diekstrak, mudah nak diproses, mudah dia nak masuk dalam proses industri yang seterusnya. Okey, jadi dia cuba gunakan enzim-enzim ni supaya dia dapat lembutkan ke, dapat buang ke, dapat cernakan ke, yang akhir sekali akan memudahkan dia untuk penghasilan produk. Jadi enzim tu digunakan. Jadi enzim apa yang akan digunakan? Jadi bila sebut tentang selulus lah, selulosa, selulus, yang ini mestilah melibatkan enzim selulis. Jadi dia sebagai pemangkin, sebagai ejen untuk mencernakan, melembutkan ya. Jadi mudah dia nak mengalami proses. Jadi di sinilah. Jadi di antara lain, apa fungsi enzim selulus ni adalah enzim in juice production. Juice kan, dia melibatkan buah-buah, kulit-kulit buah tu selulus semua. Jadi bila dia mudah nak pecahkan kulit-kulit ni, mungkin senang kulit tu nak tertanggal, berbanding kalau dia nak guna orang-orang untuk buang kulit kan, satu persatu buah, tak efisien sangat lah. Dia satu hari 10,000, 20,000 production dia. Berapa orang langsung kalau dia nak upah, nak kena pergi buang kulit tu. Jadi kalau ada teknologi yang boleh dilakukan, campur tu semua buah-buah yang ada tu, lagi mudah kan, lagi mudah. Kemudian ada Zymes. Jadi Zymes ni adalah campuran antara enzim yang didapati daripada yeast. Jadi dia akan terlibat dalam alcohol fermentation, dalam industri arak adalah terlibat ya. Amylase ni cuba cari sendirilah. Tapi amylase ni kalau kita dengar, dia selalu melibatkan karbohidrat untuk penghasilan gula. Ini penghasilan gula. Jadi maksudnya daripada tumbuhan-tumbuhan tu, daripada crop ataupun crop
crop bahasa Melayu apa ya, daripada beras ke apa ke. Jadi dia boleh guna amylase ni yang akhir sekali boleh menghasilkan gula. Cuba cari ya, cuba kamu cari sendiri. Kemudian protease, enzim in biodetergent. Jadi untuk detergent, untuk sabun kan, untuk sabun dia letakkan protease ni. Ini ada pada muka surat 95 ya. Cikgu tak pasti buku teks bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Cubalah cek. Tambah-tambahlah lagi. Okey. Kemudian nombor 10. Nombor 10, rajah 4 menunjukkan kromosom dalam satu sel semasa profasa dalam mitosis. Antara yang berikut, yang manakah keadaan kromosom semasa telofasa? Jadi kalau kamu ingat lagi, kita ada prophase, metaphase, anaphase, telophase. Jadi prophase ni, prophase dia yang paling awal sekali lah kan. Lepas tu metaphase, anaphase, telophase. Jadi kamu kira ni dari satu kromosom, 2, 3, 4. Boleh panggil kromosom ya. Kamu nak panggil dia kromatid beradik pun boleh, sister kromatid. Sebab apa kita tengok dia dalam keadaan macam ni? Sebab dia dah mengalami fasa S dekat interface. Kat interface tu dia dah mengalami fasa S. Dia ada G1 kan, G1 S G2. G1 S G2. Dekat S ni berlaku replication, duplication. Jadi sepatutnya kalau mitosis, kalau bilangan dia ada 4 kromosom, sel anak dia nanti, okey, offspring dia nanti, dia mestilah 4 juga kromosom. Dia tak boleh berkurang. Jadi cuba bilanglah. Kita ada 1, 2, 3, 4. Ni pun salah lah. Sebab apa? Sebab dia masih lagi bentuk rama-rama. Di hujung nanti, di telofasa ni, kan, kalau dekat anafasa ni dia bersusun kan. Lepas tu dia akan metafasa ni dia bersusun tengah-tengah equatorial plate. Kemudian akan berlaku ke spindle fiber tu akan memendek, dia akan tarik ke kutub, terbalik pula proses penarikan dia. Okey, dia akan tak apa cikgu ni. Okey. Dia akan tarik ke kutub yang bertentangan. Sama lah juga kat bawah ni. Dia akan tarik ke kutub yang bertentangan. Dia tarik ke kutub yang bertentangan. Jadi kamu nampak daripada 4 dia jadi 8 kromosom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kromosom. Dia tarik pada kutub yang bertentangan. Okay? Kutub yang bertentangan. Dekat telofasa nanti dia akan jadi 2 sel. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tengok kat sini ya. Saya tak tahu, cikgu tak tahu lah kamu tengok kat mana ya. Sepatutnya dia macam tu. Dia tak ada dah bentuk rama-rama, tak ada dah. Kalau kamu bilang kat sini ada 1, 2 kromosom saja, salah. Ini 1, 2 kromosom, salah. Jawapan paling tepat sekali yang ini. Kita tengok nombor 11. Jadi sini adalah apa? Cikgu kena baca ya. Kamu jangan tak baca pula. Cikgu ni kadang biasalah. Metaphase, anaphase. Cikgu ni kadang bila dah duk buat banyak sangat tentang biologi ni, pasal termuntah pun ada kadang ya. Jadi rajah 5 menunjukkan fasa pembahagian sel secara mitosis. Jadi prophase, metaphase, anaphase. Tengok tu, dah jadi tintong dah. Telophase. Okay, metaphase, anaphase, telophase. Jadi antara berikut yang manakah betul tentang kromosom pada peringkat X dan Y? Ni salah ya. Kromosom thicken and shorten ni dia lebih kepada prophase. Kromosom form chromatid which move to opposite pole of the cell. Membentuk kromatid.
Entahlah cikgu pun tak pastilah ini membentuk kromatik yang bergerak ke kutub yang betul. Kromatik ni bila sebut tentang kromatik beradik apa semua tu, kalau pembentukan kromatik beradik, sister kromatik, dia selalunya pada S phase. S phase ni masa interface lah, atau interfasa. S phase ni akan berlaku replication, duplication. Dia akan ada pembentukan sister kromatik yang bentuk rama-rama tu. Okey, jadi yang ni cikgu tak pernah pasti. Jadi tapi yang ni salah lah. Yang ni sebab apa? Sebab dia melibatkan proses dalam prophase. Yang dia tunjuk X ni adalah metaphase. Okey, yang metaphase. Kemudian kromosom have replicated. Kromosom telah bereplikasi. Memanglah dia telah bereplikasi sebab dia bereplikasi dekat S. Dekat S ni S. Dekat interfasa. Kromosom start to elongate and not clearly visible. Okey. Yang ni pun cikgu tak pernah pasti sangat. Okey, mungkinlah betul, mungkin salah, tapi dia kelihatan macam tak berapa nak tepat sangat. Kelihatan tak berapa nak tepat sangat. Okey, kemudian X, metaphase. Jadi bila sebut tentang metaphase, ini yang paling tepat sekali lah. Kromosom berada pada satah khatulistiwa. Jadi kamu nampak tak dia guna perkataan kromosom, ataupun dia boleh juga digunakan sebagai sister kromatik. Okay. Sister kromatik pun betul juga. Sebab apa? Dia masih lagi dalam bentuk sister kromatik. Nak guna kromosom pun tak ada masalah juga. Jadi kromosom at the opposite pole. Dia berada pada kutub sel yang bertentangan. Jadi pada Y ni, kutub yang bertentangan. Selepas dia berpisah, kromatik beradik itu berpisah pada anafase. Jadi ini paling tepat sekali. Ini paling tepat sekali. The most accurate answer lah. Kromosom membentuk kromatik beradik. Ini sepatutnya pada interface. Kromosom homolog berpasangan. Cerita tentang kromosom homolog ni mesti dekat meiosis. Dia mesti cerita dekat meiosis. Okey, nombor 12. Meiosis menghasilkan gamet yang mempunyai bilangan kromosom separuh. Yalah, betul lah ya. Daripada bilangan kromosom sel induknya, diploid. Yang manakah tidak terlibat dengan meiosis. Does not involve meiosis. Jadi meiosis ni, bila sebut tentang meiosis, dia akan hasilkan gamet. Kalau yang betina pula, yang jantan akan hasilkan sperm, yang betina akan hasilkan ovum, ataupun egg cell, ataupun yang ini pollen grain lah. Kalau yang tumbuhan yang berbunga itulah ya, pembiakan secara seksual berbunga. Tumbuhan ni ada banyak jenis ya. Kamu jangan ingat tumbuhan yang kamu belajar tu sahaja. Jadi production of new species. Macam mana boleh jadi new species ni? New species ni boleh jadi kalau berlaku kacukan, breeding antara two species, two current species, dua species yang dah ada. Contohnya macam kacukan antara ayam tambah katak ke. Contohlah ya. Jadi anak dia dipanggil sebagai atak. Contohlah ya, ini cikgu tak tahu betul ada ke tidak ya. Jadi atak ni new species lah. New species. Campuran antara ayam dan katak yang melibatkan sperm dengan ovum ni. Okey. Jarang lah ya, susah nak berlaku sebenarnya new species ni. Terutama sekali pada alam haiwan dia susah nak berlaku. Tapi bukan kata tak boleh berlaku ya. Contohnya macam liger. Liger ni hasil campuran lion tambah tiger. Dia new species lah ya. Tapi selalunya new species ni tak survive. Sebab apa? Dia important. Important tu dia mandul. Dia tak boleh nak hasilkan anak-anak dia sendiri. Jadi dia boleh diterima lah. Boleh diterima. Dia melibatkan proses meiosis. Klon tak boleh. Klon dia mesti melibatkan mitosis. Klon ni dia punya parent, dia mesti sama dengan dia punya offspring. Offspring ni apa? Anak lah ya. Ni istilah biologi dia selalu guna offspring. Jadi dia sama. Dia tak ada beza langsung. Dan dia tidak melibatkan gamet.
tidak melibatkan gamet. Gamet ni apa? Gamet ni adalah reproductive cell. Reproductive cell. Okey, ataupun kalau yang betina, ovum lah. Kalau yang jantan, sperm. Kemudian production of sperm cell, memanglah dia mestilah meiosis. Production of the pollen grain pun sama juga, dia mesti melibatkan meiosis. Jadi jawapannya memang B. Okey, sel X mempunyai 4, ni soalan nombor 13. Sel X mempunyai 4 kromosom. Yang manakah antara berikut menunjukkan peringkat dalam meiosis pada sel X? Dia kata peringkat dalam sel meiosis. Meiosis ni agak complicated dan agak susah sebenarnya. Tapi tak apalah ya. Tengoklah macam mana keadaan ya. Dia nak bagi tahu sel X mempunyai 4 kromosom. Sel X ada 4 kromosom. Jadi dia akan mengalami meiosis 1. Dia akan kekalkan 4 kromosom. Okey. Tetapi waktu dekat telophase 1 dia akan jadi 2 kromosom sahaja. Waktu dekat telophase dia akan jadi 2 kromosom sahaja. Dan 2 kromosom ni dia masih lagi dalam bentuk, okey, ni satu sel lagi, dia masih lagi dalam bentuk kromatid beradik, sister kromatid, dan dah berlaku pertukaran kepada jin atau alel dia. Okey. Dia berlaku pertukaran. Jadi itu adalah telophase 1 sama dengan 2. Okey, 2 kromosom dia. Jadi dia ada 2 sel tu nanti. Okey, sekarang kita tengok apa jawapannya ni ya. Jadi kat sini, ini metaphase lah. Metaphase ni selalunya metaphase 1. Bukan. Ni metaphase 2. Sebab apa metaphase 2? Sebab dia satu sahaja. Kalau dekat metaphase 1, dia macam mana? Dia akan membentuk homologous kromosom ni. Dalam keadaan macam ni 4. Okey, jadi ini bukan metaphase 1, dia metaphase 2. Tetapi kalau dia dekat metaphase 2, dia kena ada 2 kromosom sahaja. Okey, macam ni sahaja dia punya kromosom. Sebab dia akan jadi 2 saja. Yang ni ada 1 2 3 4. Salah lah. Yang ni bukan dalam proses meiosis. Kemudian yang ini. Okey. Jadi yang ini pun tak kena juga. Sebab apa? Sebab kalau dia yang ni anaphase kan. Kalau dia anaphase 1, dia bukan tarik jadi separuh kromatik beradik ni, dia tarik semua. Dia tarik semua ke kutub yang bertentangan. Tapi masalahnya dia pisahkan ni. Kalau dia pisahkan ni, dia kena ada 2 sahaja kromosom. Dia tak boleh ada sampai banyak macam tu. Jadi ni pun salah juga. Okey, kemudian yang C. Okey. Yang C ni, dia kemungkinan berada pada prophase. Jadi prophase sebenarnya, dia apa yang berlaku di prophase, terutama sekali prophase 1 lah. Ni confirm lah prophase 1, dia bukan prophase 2. Dia bukan prophase 2, bukan ya. Sebab apa? Kalau prophase 2 dia ada 2 sahaja. Dia kemungkinan berada pada prophase 1. Tapi prophase 1 ni dia ada banyak benda berlaku. Sebagai contoh, dia punya nuclear membrane ni, dia akan disintegrate. Nuclear membrane akan disintegrate. Lepas tu kromosom ni dia akan start to condense and compact. Kemudian dia akan mencari dia punya pasangan homologous kromosom.
Okey, jadi homologous kromosom. Kemudian akan start bergerak ke kutub yang bertentangan dan akan ada pembentukan spindle fiber. Jadi ni kemungkinan juga ada pada Prophase 1, tetapi Prophase 1 dia lebih more elaborate lah. Ada macam-macam yang berlaku, dan di Prophase 1 ni antara benda yang sangat-sangat penting adalah crossing over. Dia akan berlaku pindah silang. Okey. Dan yang ini kemungkinan betul, kemungkinan betul, tapi dia tak menunjukkan secara tepatnya dia berada pada Prophase 1. Dia kemungkinan berada pada G2. Okey, dia kemungkinan pada G2 dalam interface. Kamu kena ingat ya, meiosis pun ada interface juga. Meiosis pun ada berlaku interface juga. Cuma bila berlaku perubahan, berlaku fasa pemindahan antara meiosis 1 dengan meiosis 2 tu, dia berbeza sedikit ya. Dia ada nama tertentu dia, cikgu tak ingat lah ya. Okey, yang D ni, yang ini adalah melibatkan telophase 1. Telophase 1. Okey, dia melibatkan telophase 1. Sebab apa? Sebab dia jadi 2 saja, macam cikgu tunjukkan yang ni. Okay. Jadi jawapan dia adalah D. Sekarang ni kita pergi kepada 14. 14 ni kalau kamu tulis dekat Google tu kan, cubalah type kwashiorkor. Jadi ini melibatkan malnourishment of protein. Jadi dia lack of protein in diet. Dia kurang protein dalam pemakanan dia, yang akan menyebabkan kwashiorkor. Satu lagi ada marasmus. Marasmus sama juga, dia protein juga. Jadi jawapannya adalah protein lah, kelas makanan. Jadi kalau kurang fiber ni, dia boleh menyebabkan constipation. Kalau kurang vitamin C, dia boleh menyebabkan scurvy. Kalau calcium, ricket. Kalau iron, anemia. Water, dehydration. Soalan nombor 15. Soalan 15 ni, rajah 7 menunjukkan sistem pencernaan manusia. Jadi kita ada di sini stomach lah. Okey, di sini adalah pancreas. Ini adalah colon ataupun large intestine. Ini adalah small intestine. Ataupun kalau hujung-hujung tu dia more to ileum lah. Okey. Jadi small intestine ada 3 ya. Kamu jangan tak tahu pula. Yang pertama adalah duodenum. Yang kedua adalah jejunum. Yang ketiga adalah ileum. 1, 2, 3. Jadi di organ manakah yang merembeskan hydrochloric acid? Okey, yang rembeskan hydrochloric acid adalah stomach lah. Okey, stomach. Jadi stomach ni dia menghasilkan hydrochloric acid. Tadi kat atas tadi cikgu ada bincang dah tentang hydrochloric acid ni. Mana tah? Mana? Ni. Okey. Yang hydrochloric acid ni dihasilkan oleh parietal cell. Dia adalah jenis untuk epithelial lah, tapi dia lagi khusus. Dia lagi khusus. Kemudian kita ada seterusnya. Jadi cubalah ingatkan ya. Kamu ni janganlah contohnya macam pancreas ni bila sebut, cubalah tulis apa yang kamu ingat. Contohnya pancreas ni dia hasilkan enzim. Apa enzim yang dihasilkan? L, iaitu lipase. Lipase dia buat apa kat lipase? Dia buat apa kat lipase pula? Dia buat apa kat lipid? Dia tukarkan lipid tu kepada fatty acid dan glycerol. Lipid tambah air ya. Jadi fatty acid. Cikgu bubuh ringkas ni jangan kamu ikut pula ya. Tak boleh guna ringkasan FA tu dekat exam. Kena tulis bagi penuh.
Boleh lah bagi penuh. Alah, nanti student ni bukan dia tak tahu fatty acid. Okey. Kemudian nombor 2 ada trypsin. Yang ketiga ada amylase. Yang lain kamu buat lah. Cubalah cari. Lepas tu pankreas juga, ingat dia ada hormon yang dirembeskan oleh pankreas. Hormon insulin, glucagon. Ya. Cubalah ingatkan di kalau ni apa berlaku? Absorption. Di sini juga ada berlaku formation of feces and defecation. Okey, kemudian dia ada juga decompositions by bacteria ataupun digestion lah, digestion by bacteria. Jadi bakteria ni ada dua jenis. Ada yang beneficial bacteria, kita ada pathogenic bacteria. Ya. Cuba recall balik apa benda yang kamu dah belajar dan faham tentang perkara-perkara yang tulis kan. Apa lagi? Kat liver ni, liver ada hasilkan apa? Liver hasilkan bile. Simpan dekat mana? Store dekat gallbladder. Disimpan di gallbladder ataupun pundi empedu. Kemudian dia akan masuk ke dalam duodenum melalui bile duct. Jadi masuk duodenum buat apa bile ni? Dia akan ada emulsification of lipid. Jadi dia akan jadi lipid droplet. Ya. Cuba kamu refresh balik apa benda yang kamu nak kena ingat tu. Kemudian kita ada villus. Jadi villus satu ni villus lah. Kan cikgu ada lukis tadi kan. Kalau satu tu villus. Kalau banyak we call as a villi. Jadi dalam ni ada apa? Dalam ni ada glukos. Dalam ni ada vitamin B, C. Dalam ni juga ada vitamin A, D, E, K. Ada fatty acid. Ada glycerol. Ni dalam kawasan ni. Dia akan lalu kawasan sini. Kenapa dia bentuk macam finger like projection ni? Kenapa dia bentuk jari ni? Supaya dia lebih banyak permukaan. Dia luas permukaan dia akan meningkat. Jadi kalau bayangkan kalau dia straight macam ni. Kalau dia straight macam tu, dia boleh cross sini. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Bayangkan kalau dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi anak panah semua masuk. Jadi ada 10 tempat berbanding dengan 5 tempat. Jadi maksudnya ada banyak absorption boleh berlaku kalau dia bentuk yang finger like projection tu. Ya. Kemudian kamu nak kena ingat apa lagi? Kamu nak kena ingat ni. Yang Q dengan S ni lebih kepada lymphatic vessel lah. Jadi ni lacteal. Tengah-tengah tu lacteal. Kemudian cubalah ingat ni struktur dia kita panggil sebagai epithelium ataupun epithelial cell. Kemudian kita ada blood capillary. Blood capillary. Jadi macam-macam nak tulis ni. Cikgu padam ni. Okey, jadi maksudnya kamu nampak tak anak panah dia masuk sebelah sana. Jadi bila anak panah masuk sebelah sana, maksudnya ada pengaliran. Kalau S ni apa yang mengalir? Limbs yang mengalir ataupun bendalir limfa yang akan mengalir. Kalau yang ini apa yang mengalir masuk? Darah lah. Darah, blood yang akan mengalir masuk. Blood yang akan mengalir masuk. Darah yang akan mengalir masuk. Jadi bila
pengaliran masuk tu, kemudian adalah penyerapan berlaku. Penyerapan ni dia melibatkan dua jenis bahan. Satu bahan kita panggil lipid soluble substance. Satu lagi kita panggil sebagai water soluble substance. Okey. Jadi contohnya lipid soluble substance apa? Kita ada vitamin. Jangan guna VIT ya. Jangan guna VIT. VIT singkatan-singkatan ni selalu guna benda yang kamu tak pasti secara international antarabangsa guna tu. Jangan duk guna singkatan tu dalam exam. Siapa guna dalam exam, kalau cikgu yang tanda memang cikgu tak akan bagi markah. Biarlah salah. Ya. Jangan guna singkatan. Benda yang diharamkan untuk buat. Kecuali kalau hormon. Hormon tak apa. Jadi hormon tak apa sebab apa, memang internationally diterima macam tu. Contohnya luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Jadi luteinizing hormone ni singkatan dia LH. Boleh guna LH. Tak ada masalah, boleh guna LH. Cukup padamlah ni. Ya. Jadi untuk ni vitamin, kita ada vitamin A, D, E, K. Kemudian lipid soluble substance yang lain, kita ada fatty acid. Okey. Yang lain kita ada glycerol, C kan. Jadi yang lipid soluble substance ni, dia boleh merentas dengan mudah. Dia boleh across easily. Dia boleh merentas dengan mudah epithelial tu. Okey, dia boleh merentas dengan mudah epithelial tu dan dia masuk ke dalam lacteal. Jadi dia akan masuk ke dalam lacteal. Kemudian dia akan berkumpul di dia akan masuk ke dalam lacteal, dia akan membentuk lim lah. Dia akan berkumpul nanti, akhirnya dia masuk ke lymphatic vessel. Kat sini lah dia akan masuk ke sini, lymphatic vessel. Jadi lymphatic vessel ni akan bawa ke mana? Dia akan bawa masuklah ke heart, jantung. Jadi lymph tadi tu, bendara limfa ni, dia akan masuk ke dalam jantung melalui vena cava. Jadi dia dah bercampur dengan salur darah. Kemudian dia bolehlah pergi, sepatutnya dia pergi ke peparu dululah, ada peredaran darah tu. Kemudian dia akan pergi ke seluruh tubuh badan. Dan antara tempat yang dia pergi adalah liver. Dia bolehlah nak pergi liver. Okey. Sampailah di liver. Kemudian ada yang water soluble substance. Contoh water soluble substance ni apa? Berwarna apa ya? Water soluble substance contohnya vitamin B, C. Kemudian kita ada glucose. Kita mungkin tak ada amino acid. Asid lemak pula dah. Amino acid lah. Okey. Jadi yang ini dia tak boleh sesuka hati merentas epithelial tissue tu, epithelial cell tu. Dia kena bantuan. Sama ada dia bantuan melalui active transport ataupun facilitated diffusion, resapan berbantu. Dia kena ada bantuan. Dan dia tak masuk ke dalam lacteal. Dia masuk ke mana? Dia masuk ke kapilari darah. Jadi bila dia masuk ke kapilari darah, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke liver melalui hepatic portal vein. Okey, akan melalui hepatic portal vein. Jadi yang manakah membawa banyak glukosa dan vitamin larut lemak. Okey, bawa banyak glukosa dan vitamin larut lemak. Tak nampak dah. Yang bawa banyak glukosa, inilah P ni. P yang bawa banyak glukosa, P. Ni salah. Lepas tu Q yang bawa banyak lemak. Okey, lacteal kan. Q jawapan dia A. Okey, nombor 17. Rajah 9 menunjukkan masalah kesihatan berpunca dari tabiat pemakanan yang tidak sihat. Jadi dia melibatkan mental image. Okey, ada something disorder lah. Disorder. Mental image, disorder on the mental image. Sepatutnya dia kurus tapi dia nampak diri besar. Jadi dia melibatkan anorexia.
Okey. Dan bila anorexia ni kenapa dia tulis inflammation ya? Sepatutnya malnutrition anorexia ni. Okey. Anorexia, malnutrition. Untuk bulimia ni dia muntah balik. Dia vomit all the food. Okey. Bulimia ni dia muntah balik all the foods, dan bila dia muntah balik all the food, itu yang menyebabkan inflammation of esophagus. Kenapa inflammation of esophagus? HCl tu. Okay, HCl iaitu asid hidroklorik tu dia naik masuk ke esophagus, kemudian dia masuk ke mulut, yang menyebabkan esophagus tu inflammation. Sebab dia kena bertindak balas terhadap hidrochloric acid yang pH dia boleh sampai 2.0 atau 1.5. pH yang sangat-sangat berasid yang boleh leburkan paku besi. Dinding perut ada mucus. Okey, dinding perut ada mucus yang dihasilkan oleh mucus cell. Jadi dia ada perlindungan, tetapi esophagus dan mulut tiada. Jadi bila tiada, jadi dia akan memberi kesan yang sangat-sangat teruk apabila HCl melalui dia. Jadi gigi pun akan reput disebabkan tindak balas dengan asid. Jadi salahlah yang ini. Lepas tu malnutrition. Malnutrition memang berlaku lah. Sebab apa? Sebab dia muntah balik. Tetapi yang paling jelas sekali kalau orang yang bulimia nervosa ni adalah yang ini. Kalau untuk anorexia nervosa, sebab dia tak muntah balik, kenapa pula dia nak berlaku inflammation? Jadi jawapan yang kertas tu bagi tak apa nak kena lah pandangan cikgu lah. Jawapan yang paling tepat sekali adalah A. Okey, jawapan paling tepat sekali A. Okey, 18. Ini chloroplast. Ini nama pun chloroplast kan. Patut kena baca ya, kena baca. Rajah 10 menunjukkan struktur 1 chloroplast. Kena baca, tak boleh tak baca. Dia memang salah satu rules. Bila dapat soalan kena baca bagi penuh supaya nanti kita tak kemungkinan salah nak jawab. Okey, yang ini kita panggil sebagai granum. Granum ni singular, merujuk kepada bahagian ni sahaja. Kalau kita nak merujuk kepada semua, kita panggil sebagai grana. Okey, kita panggil sebagai grana. Okey, yang luar ni adalah dia punya membrane lah. Membrane ni terbahagi kepada dua. Kita ada outer membrane, kita ada inner membrane. Yang ini struktur dalam dia tu kita panggil sebagai stroma. Bukan stoma ya. Stoma tu yang ada pada bawah daun tu. Ni stroma, ada R di situ. Okey. D itu kemungkinan lipid droplet ataupun ribosom. Ada juga cikgu tengok ada ribosom lah. Dalam chloroplast pun kata ada mitokondria juga. Tak pastilah cikgu tu ya. Jadi kat mana tempat light reaction? Light reaction confirm lah dekat granum. Sebab apa? Satu stack of dekat granum ni, yang satu stack itu kita panggil sebagai thylakoid. Jadi thylakoid inilah yang terdapatnya klorofil. Okey, jadi di granum tu, di thylakoid tu yang berlaku light reaction. Dark reaction ni berlaku di mana? Berlaku di stroma untuk fotosintesis, ya. Jadi di thylakoid itu nanti dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan NADPH. Dia akan hasilkan ATP. Yang kedua-dua ni akan masuk ke stroma. Di stroma tu nanti akan berlaku pengikatan kepada karbon dioksida. Jadi di thylakoid itu berlaku penggunaan cahaya light reaction, yang mana dia akan pecahkan photolysis of water. Satu lagi adalah untuk excitations of the electron. Elektron tu akan bergerak sepanjang elektron transport chains tu dan menghasilkan ATP, adenosine triphosphate. Okey, jawapan dia apa? Jawapan dia A lah. Nombor 19. Rajah 11 menunjukkan susunan radas untuk mengumpul gas yang dibebaskan oleh tumbuhan akuatik Hydrilla species yang didedahkan kepada cahaya matahari daripada cahaya matahari pula. Cahaya dari
mentol. Radas diletakkan pada jarak 20 cm daripada sumber cahaya. Jadi ini fotosintesis lah. Jadi semakin dekat mentol ni, semakin banyaklah gas bubble ni, disebabkan oleh peningkatan kadar fotosintesis. Kadar tu apa? Kadar tu adalah reaction lah. Reaction, dia punya respon, tindak balas dalam masa-masa tertentu. Jadi jarak dia makin dekat, makin banyak bubble yang dibebaskan. Jadi jawapan dia yang paling tepat sekali A lah. Kena baca setiap satu ya. Kena baca setiap satu daripada soalan jawapan tu. Jangan kamu skip macam cikgu lah ya. Cikgu ni nak buat video ni kadang-kadang lebih daripada 1 jam, 2 jam. Padahal cikgu ada kerja lain nak kena buat. Jadi ni sekadar nak bagi panduan kepada kamu macam mana nak faham soalan tu, apa kehendak dia, dan dia melibatkan bahagian mana dalam kamu punya syllabus ya. Jadi 100%-nya yang nak study, yang nak kena betul-betul in depth, kamu punya understanding adalah kamu sendirilah ya, kamu sendiri. Jadi cikgu bagi guideline je sepatutnya ni. Okey, asid laktik terkumpul di dalam otot seorang atlet selepas mengambil bahagian 200 meter lari pecut. Antara berikut yang manakah menyumbang kepada asid laktik kan? Penghasilan asid laktik ialah melibatkan anaerobic respiration in muscle increase. Okey, anaerobic respiration. Jadi bila dia increase, lagi banyaklah penghasilan asid laktik. Tak susah tu. Kemudian nombor 21. Jadi yang ini adalah alveolus kan, struktur alveolus. Tadi dah ada cerita tentang alveolus. Yang ini tracheal system. Yang ini pada insect lah. Kemudian gills, yang ini pada fish. Antara berikut yang manakah penyesuaian untuk pertukaran gas yang lazim berlaku bagi ketiga-tiga bagi permukaan respirasi tersebut. Jadi bila sebut tentang permukaan, dia mesti kena ada luas permukaan yang tinggi. Bila luas permukaan yang tinggi akan menyebabkan maksimum kadar pertukaran gas, maksimum. Jadi kalau luas permukaan rendah, kadar pertukaran gas tu akan rendah jugalah, rendah juga. Jadi jawapan dia apa? A lah ya. Nombor 22. Antara reseptor-reseptor berikut yang manakah dapat mengesan peningkatan karbon dioksida dalam darah? Jawapan dalam skema tu dia bagi C. Cikgu pun tak pastilah. Cikgu rujuk buku teks muka surat 250, cuba kamu buka. Dia ada beritahu yang mengesan kadar karbon dioksida ni dalam darah ni adalah central thermoreceptor. Kamu boleh tanya cikgu kamu lah. Okey. 23. Graf menunjukkan karbon dioksida yang diambil dan dihasilkan oleh tumbuhan pada keamatan cahaya yang berlainan. Antara titik A, B, C atau D, yang manakah titik pampasan? Yang ini senang saja, mestilah jawapan dia B. Okey. Kat bawah ni pembebasan karbon dioksida meningkat, penyerapan karbon dioksida meningkat. Kamu kena ingat tumbuhan. Jadi tumbuhan dia menjalankan kedua-dua proses. Dia menjalankan proses respiration. Dia juga menjalankan proses fotosintesis. Kedua-dua proses ni dia jalankan, iaitu respiration dan fotosintesis. Jadi respiration ni dia berlaku banyak waktu days and night. Waktu siang dan malam lah. Kan standard lah dia punya tu. Dia akan sentiasa constant. Dia tak macam manusia. Manusia ni dia ada ketika respiration tu tinggi, ada ketika respiration tu rendah. Macam kamu tengah berjalan pergi ke kelas, respiration tu mungkin agak tinggi sebab dia memerlukan tenaga, memerlukan ATP yang banyak untuk menyebabkan pengecutan, pengenduran otot tulang. Jadi dia tinggi, agak tinggi. Kalau kamu berlari, lagilah tinggi. Kalau kamu dalam keadaan bahaya, lagilah tinggi.
Dia berbeza dengan tumbuhan. Tumbuhan dia duduk kat situ saja. Jadi penggunaan oksigen dia adalah pada kadar yang tetap. Straight saja. Okey, straight saja. Kemudian ada melibatkan fotosintesis. Fotosintesis dia banyak berlaku waktu siang. Iaitu tindak balas gelap dan tindak balas cahaya sebenarnya banyak kedua-duanya berlaku waktu siang. Sebab apa? Tindak balas cahaya tu dia menghasilkan produk-produk bahan-bahan yang nak digunakan untuk tindak balas gelap. Jadi bila dia dapat hasilkan bahan-bahan daripada tindak balas cahaya tu yang akan digunakan tindak balas gelap akan berlaku lah seterusnya. Jadi dia akan banyak berlaku waktu siang. Sebab tu daripada awal pagi tu kalau kita nampak matahari nak naik, semakin lama semakin tinggi kadar fotosintesis. Sehinggalah satu tahap dia bersilang antara kadar respirasi dengan kadar fotosintesis. Jadi bila dia bersilang, itu menunjukkan dia punya titik yang sama, iaitu penghasilan oksigen adalah sama dengan penggunaan oksigen waktu respiration. Okey, jadi oksigen yang dihasilkan adalah sama dengan oksigen yang nak digunakan dalam proses respiration. Itu kita panggil titik pampasan. Nombor 24. Organisma yang mendapatkan makanan atau sebahagian daripada makanan daripada organisma lain. Okey, mendapatkan makanan atau sebahagian daripada makanan daripada organisma lain. Jadi kita panggil sebagai parasite. Okey. Kalau epiphyte itu grow upon another plant for support. Jadi ada tumbuhan tertentu dia akan hidup pada tumbuhan yang lain untuk sokongan. Jadi dia bukan parasite lah, dia hanya tumpang saja. Jadi ada pokok-pokok tertentu dia tumpang pada ketinggian tertentu pokok tu supaya dia dapat cahaya matahari. Tapi dia tak adalah ambil nutrien daripada pokok tu. Epizooid pula organism that live on the surface of animals. Yang ini melibatkan organisma lain yang hidup pada animals. Kemudian parasite tahulah. Saprophyte ini adalah selalunya fungi lah. Okey, kulat-kulat tu dia hidup pada dead organism ataupun decaying organism. Okey, decaying organism. Nombor 25 ni mangrove, paya bakau. Jadi ini memang confirm lah. Yang ni dia melibatkan coastal zone, kawasan muara tu, pantai tu. Ni middle zone. Okey, yang ini upper zone lah. Bukan upper zone, inland zone. Inland zone. Oh, ni ada tulis, cikgu tulis inland zone. Jadi yang ni memang confirm lah. Dia ada yang dipanggil sebagai pneumatophore tu. Okey, pneumatophore. Kemudian dia ada prop roots. Yang ni kita panggil sebagai prop roots. Kemudian yang ini kita ada buttress roots. Jawapannya memang confirm D. 26. Dia 26 ni kena kira-kira sikit lah. Jadi rajah 14 menunjukkan keputusan bagi satu kajian taburan bagi dua jenis tumbuhan, spesies P dengan spesies Q dalam satu kawasan belukar. Satu transek garisan telah ditentukan dan terbahagi kepada 10 kuadrat segi 4 sama. Panjang sisi setiap kuadrat ialah 2 meter. Ini ada satu untuk spesies P, ini ada 2, ini ada 5, ada 8, ada 11, ada 7, ada 5, ada 1. Jadi tambahlah semua. Tambah semua kamu dapat berapa? Atau 40. Okey, 40. Jadi total number ada berapa? Ada 40. Kemudian bahagi dengan number kuadrat. Kuadrat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak kira pun tak apa sebab dia tunjuk kat sini K10. Jadi 10 lah kat bawah tu total kuadrat. Kemudian area, darab dengan area. Jadi area dia kata sisi kuadrat tu adalah 2 meter. Jadi 2 meter. Jadi area dia 4 meter square. Jadi sini adalah 4 meter square lah. Jadi darab 40 per 40 meter square. Cancel dapat 1. 1 meter tu kat bawah naik atas 1 meter negatif 2. Jawapan dia B.
27. Alimentary anaanai. Jadi maksudnya dia lebih kepada mutualistik ni ya, mutualistik. Bila sebut anaanai, ada mikroorganisma yang hidup pada dia punya digestive system tu akan membantu dalam pencernaan kayu-kayu yang dimakan oleh anak-anak lah. Ya, dia lebih kepada mutualisme. Jadi anak-anak itu akan dapat gula ringkas hasil daripada pencernaan yang dilakukan oleh Trichonympha spesies ni. Jadi Trichonympha spesies dapatlah tempat tinggal, dia dapatlah hidup. Kemudian dia tak perlulah sibuk-sibuk nak pergi cari kayu-kayu mana dia nak makan. Anak-anak dah tolong cari, dah makan, kemudian dia nak tolong cernakan sahaja. Okey, dia tolong cernakan sahaja. Kemudian nombor 28. Jadual 2 menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara bagi 4 tempat. Okey, dia ada hazardous, very unhealthy, very unhealthy, very unhealthy. Berdasarkan maklumat itu, apakah kesan jangka masa panjang kualiti udara terhadap manusia? Teruk ya. Sampai berbahaya, sangat tidak sihat, sangat tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan ini pastinya boleh menyebabkan lung disease lah. Okey. Dia mengganggu sistem pernafasan. Nombor 29. Antara berikut fenomena manakah yang berkait secara langsung dengan klorofluorokarbon, CFC? Jadi CFC ni selalunya dibebaskan oleh aircon. Kemudian peti sejuk. Ada juga datang daripada pesticide. Okey, yang membebaskan klorofluorokarbon. Dan klorofluorokarbon ni akan serang ozone layer. Dia menyebabkan ozone layer tu daripada keadaan tebal, dia akan jadi nipis. Dan akhir sekali kemungkinan dia boleh berlubang. Dan cahaya-cahaya UV, cahaya-cahaya sinaran radioaktif tu yang asalnya daripada matahari tu dapat terus masuk ke bumi tanpa ditapis. Dan ini sangat berbahaya kepada organisma yang hidup pada kawasan tu lah. Jadi jawapan dia adalah penipisan lapisan ozon. Kalau sebut CFC memang penipisan lapisan ozon. Kalau sebut tentang global warming ni, dia melibatkan pembebasan greenhouse gases, gas rumah hijau. Okey, yang terdiri daripada karbon dioksida, metan, CFC, nitrous oxide. Itu adalah greenhouse gases. Acid rain ni selalunya disebabkan oleh pembebasan asap oleh kilang. Jerebu ni pembakaran terbuka. Kemudian 30. Antara berikut yang manakah dipandankan dengan betul bagi komponen sel darah merah, sel darah dan fungsinya. Jadi ini lebih kurang platelet lah. Jadi platelet ni dalam pembekuan darah. Okey, blood clotting. Okey, blood clotting. Limfosit. Limfosit ni dalam penghasilan antibody. Okey, antibody ni akan serang bakteria ke serang antigen. Okey, dia akan serang antigen. Kemudian neutrophil. Neutrophil ni dia akan jalankan fagositosis. Dia pastinya on defense lah, pertahanan. Ini pun on defense sebenarnya, dia bukan transport. Ini dalam blood clotting, bukan transport. Jadi okey, RBC ni dalam transport. Okey, dalam transport red blood cell dia bawa oksigen dengan karbon dioksida. Jadi sekarang ni jawapan dia adalah C. Kemudian 31. Ni dia kata Rajah 15 menunjukkan kaki seorang pesakit lumpuh yang tidak boleh bergerak dalam jangka masa lama. Jadi dia ada fluid retention. Fluid tu tak bergerak. Jadi fluid tak bergerak sebab kamu kena ingat dalam penghasilan cecair limfa atau bendalir limfa tu, lymphatic fluid tu dia datang daripada interstitial fluid. Bendalir tisu, dia datang daripada bendalir tisu. Tapi bendalir tisu tu dia kena masuk dalam lymphatic capillary. Ni untuk pembentuk, ini dalam bentuk sistem limfa ya. Cikgu tak tahulah kamu faham tak sistem limfa tu. Jadi dia kena masuk dalam lymphatic capillary. Kalau dia tak masuk dalam lymphatic capillary, dia akan kekal duduk di organ atau di tisu atau di antara sel-sel tu.
dan lama kelamaan dia akan membengkakkan pembengkakan. Okey, swollen lah. Okey, dia akan membengkak. Jadi ini kita panggil sebagai edema yang disebabkan oleh fluid retention. Jadi no muscle contraction of lymphatic fluid to flow. Jadi dah tak bergerak, tak ada pengecutan otot, pengenduran otot. Jadi tak ditolaknya air-air itu untuk masuk ke dalam lymphatic capillary. Okey, jawapan C. 32. Ini melibatkan immunization. Pencucuk vaksin lah, vaccination. Jadi immunization ni mestilah long term. Okey. Serum kan. Serum ni apa? Serum ni blood plasma without fibrinogen. Kalau cucuk antibody ni macam kita makan antibiotik itulah. Dia sekejap je. Habis je antibody tu, habislah. Kena makan semula. Jadi dia temporary sahaja. Okay, temporary sahaja kalau melibatkan antibody. Immunity is temporary. Okay, nombor 33. Yang ni melibatkan struktur phloem. Jadi X ni adalah sel rakan, companion cell. Kemudian yang ini adalah sieve plate. Yang ini sebenarnya sieve tube. Okay, ini sieve tube. Ini adalah sieve tube. Di hujung ni dia adalah sieve plate. Jadi bukan sieve plate, bukan sieve tube, bukan trachea. Dia adalah companion cell. Trachea adalah cell wall has a lignin thickening. Pit allow water movement to adjacent cell. Jadi dia melibatkan adjacent cell. Apa ni water movement kalau trachea ni ya. Dia more on xylem. Dia lebih kurang pembahagian dalam xylem. Untuk trachea. 34. Manakah antara vertebra berikut dipadankan dengan betul dengan bahagian badan? Jadi jawapannya adalah lumbar. Jadi lumbar ni dekat bahagian bawah tu, kat bahagian pinggang tu ya, bahagian pinggang. Kalau yang bahagian atas tu dia on the cervical ni. Okey, on the cervical, bahagian atas. Okey. Kemudian bahagian tulang rusuk kita panggil thoracic. Kemudian bahagian pinggang tu lumbar, dan bahagian punggung kita tu sacral dan caudal. Jadi tolong ingat baliklah. Yang ni yang melibatkan support system, sistem sokongan badan lah. Kemudian 35, manakah antara tulang-tulang berikut akan membentuk lengkungan pectoral girdle. Jadi yang melibatkan clavicle dan scapula. Kalau pelvic girdle, dia melibatkan ilium, pubis and ischium. Dan kalau kena ingat juga ni ya, nama-nama tulang tu bentuk-bentuk dia macam mana, pembahagian dia macam mana. Yang mana satu pembahagiannya kita kategorikan sebagai axial skeleton, yang mana kita panggil sebagai appendicular skeleton. Tolonglah refresh balik kamu punya ingatan tentang semua benda tu. Tak semestinya kamu betul yang ini, kamu tak ingat yang lain-lain ni, kamu nanti akan membantu kamu untuk jawab exam nanti. Ya, jadi sebab kita buat latihan ni sebab kita nak refresh, kita nak kuatkan ingatan kita. Jadi sebabkan benda itulah kita cuba sedaya mampu untuk keluarkan sebanyaknya maklumat-maklumat yang kita dah ada, yang kita dah faham dalam kita punya ingatan. Ya. Jawapannya adalah 2 dan 3. Clavicle dan scapula 1, 3. Seterusnya rajah 18 menunjukkan sejenis tisu tumbuhan. Sejenis tisu tumbuhan. Yang ini adalah more on the xylem lah. Jadi bahan X tu adalah lignin. Jadi lignin ni more on the mechanical support. Okay, mechanical support. Apakah kepentingan penebalan bahan X terhadap tisu tumbuhan itu? Jadi jawapan dia adalah to give support and mechanical strength. To transfer product of photosynthesis ni apa? Ini phloem lah. Example water and minerals, xylem. Dia lebih kepada sieve tube. Mana sieve tube ni? Lebih kepada sieve tube. Sorry, bukan sieve tube. Dia lebih kepada struktur xylem yang tengah-tengah ni. Tapi kalau bahan X
yang ada pada dinding xylem tu adalah lignin. Lignin tu memang untuk to give support and mechanical strength. Dia bukan merujuk kepada structure ya. Kalau merujuk kepada structure ya, dia untuk membawa air dan mineral salt. To give turgidity to the tissue. Turgidity ni selalunya vakul yang terlibat dalam kesegahan tumbuhan tu, vakul dan air lah. 38. What is hormone secreted by P? Jadi P ni adalah thyroid gland, kelenjar tiroid lah, thyroid gland. Jadi dia akan rembeskan thyroxine. Tolonglah ingat ya, yang bila kita cerita tentang hormon ni, dia banyak terlibat dekat kelenjar pituitary ni. Dan kelenjar pituitary ni ada dua bahagian. Bahagian depan kita panggil sebagai anterior, bahagian belakang kita panggil posterior. Jadi apa hormon yang dihasilkan? Dia ada luteinizing hormon, dia ada growth hormon, dia ada acetyl adrenocorticotropic hormon, ada thyroid stimulating hormon, ada follicle stimulating hormon, ada antidiuresis hormon, ada oxytocin. Jadi ada hormon-hormon ni kena ingat dan kena tahu fungsi dia apa. Kalau cikgu tak tahu ni, tak adalah nak kata tak tahu, tapi kalau tak ingat pun cikgu tak ambil exam. Cikgu dah lepas dah ambil exam. Dulu pun dapat A juga ya, cikgu biology A juga. Sebab itulah masuk matrik ambil sains hayat. Jadi kalau tak ingat pun tak adalah cikgu nak ambil exam, tak adalah nak rugi tak dapat A ke. Kamulah kalau tak ingat tu nanti kemungkinan tak boleh nak jawab exam nanti. It's a waste lah, satu kerugian. Kemudian pankreas. Jadi pankreas ni apa fungsi dia? Dia dapat menghasilkan insulin, dia merembeskan insulin dan glukagon. Okey, pankreas. Kemudian adrenal gland ni. Adrenal gland ni duduk kat mana? Dia berada di atas buah pinggang. Dia berada di atas buah pinggang. Dia menghasilkan adrenalin dengan aldosteron. Jadi jawapannya adalah thyroxine. Tolong ingatlah, oxytocin ni fungsi dia apa? Insulin fungsi dia apa? Adrenalin fungsi dia apa? Okay, jangan sekadar buat soalan saja. Jangan sekadar buat soalan saja. Kita buat soalan ni sebenarnya salah satu perkara yang kita nak buat adalah kita nak refresh balik semua maklumat yang kita ada. Jadi bila otak tu dia refresh, dia akan sentiasa kuatkan ingatan tu. Jadi kita punya ingatan tu akan kuat. Cubalah kita bayangkan ya, kalau kita sebut nama seseorang tu banyak kali, pastilah kita ingat orang tu. Tapi kalau kita sebut 1-2 kali je, kemudian bila kita jumpa dia lagi, mungkin kita dah lupa nama dia. Kita balik rumah, kita duk fikirlah, apalah nama dia. Malam nanti ke, esok ke, lusa ke, mungkin seminggu selepas kita duk fikir-fikir tentang nama ni, baru kita ingat balik. Punyalah ambil masa lama nak retrieve balik maklumat tu. Jadi itulah pentingnya ulangan, pentingnya kita kuatkan kita punya ingatan dengan kita keluarkan balik maklumat-maklumat tu. Salah satu nak keluarkan macam mana? Kita tulis lah, ya. 39. Rajah 20 menunjukkan satu nefron manusia. Ini samalah, cikgu siap tulis lagi kan. Sekadar nak tunjuk kat kamu lah. Cikgu ni yang tak ambil exam pun rajin jugalah menulis maklumat-maklumat ni, supaya dapat tunjuk kat kamu. Kita kena tulis semua maklumat ni supaya kita refresh balik ini. Cuba kalau elakkan kita cari dalam buku dulu. Kita guna kita punya minda, kita punya memory tu untuk tulis dulu. Kalau tak jumpa tu, kalau tak ingat juga tu, barulah kita cari dalam buku. Okey, so kita kena paksa kita punya otak ni untuk keluarkan maklumat tu. Ini dipanggil sebagai active recall. Active recall. Dia akan enhance our memory about that subject matter. Yang ini adalah Bowman capsule. Ni glomerulus. Di sini ada proximal convoluted tubule. Di sini ada loop of Henle. Di sini ada distal convoluted tubule. Di sini ada collecting duct. Dan kena tahulah apa yang berlaku di sini. Jadi apa yang berlaku di S dan T. Jadi di S dan T ni, S ni adalah ultrafiltration. Okey. T ni adalah reabsorption, penyerapan semula. Ada yang melibatkan air lah, penyerapan semula air. 40. Apakah kesan auksin ke atas ovari bunga yang belum mengalami persenyawaan?
Jadi oksin ni digunakan oleh petani-petani, peladang-peladang untuk dia hasilkan buah tanpa biji benih. Okey, sebab apa? Sebab dia terus jadi buah tak ada biji benih, sebabkan dia tak mengalami persenyawaan. Kita dah galakkan bahagian ovari itu untuk jadi buah tanpa dia bersenyawa dengan sperm ataupun dengan pollen grain, okay? Tanpa dia bersenyawa. Jadi wisik ni selalunya mengalami persenyawaan lah. Okay, yang ni tak ada kaitan. Kemudian cuba ingatkan, selain daripada oksin tu, kita ada gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene. Jadi apa fungsi setiap satu ni? Cuba cari, cuba kamu keluarkan maklumat-maklumat tu. Jadi bila sebut tentang oksin, ada hormon lain juga. Kemungkinan waktu exam nanti dia tak tanya tentang oksin, dia tanya tentang gibberellin. Jadi kalau kamu study yang ini saja, ingatkan yang itu saja, rugilah. Cuba refresh balik maklumat kamu, keluarkan dulu apa hormon-hormon yang lain terlibat. Seterusnya kita ada sperm ni ya. Jadi dalam proses pembentukan gamet. Where does the formation of cell occur? Kat mana dia berlaku? Vas deferens ni untuk transport sperm. Okey, dia adalah laluan untuk sperm tu lalulah. Seminal vesicle ni untuk hasilkan cecair yang menjadi nutrien kepada sperm. Scrotum ni adalah untuk melindungi ataupun memegang testis. Okey, testis bukan sperm, testis. Okey, boleh lah. Jawapan dia adalah seminiferous tubule. 42. Kitar haid dikawal oleh hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary dan ovari. Antara yang berikut yang manakah benar berkenaan hormon dalam kitar haid? Jadi nak kena ingat tentang hormon. Hormon ni yang melibatkan kitar haid ni memang agak susah sedikit dan agak banyak. Jadi nak tak nak memang kamu kena buat banyak latihan yang melibatkan hormon ni. Dan jawapan dia adalah 1 dan 4. Okey, 1 dan 4. Jadi luteinizing hormon ni dia selalunya melibatkan ovulation. Confirm, ini senang. Dia melibatkan ovulation. Nombor 1 memang confirm betul. Jadi 2 dan 3, 3 dan 4 salah sebab tidak ada nombor 1. Kemudian nombor 2, estrogen inhibit secretion of luteinizing hormone. Okey, tak apa nak tepat. Follicle stimulating hormone thicken endometrium wall. Salah juga. Follicle stimulating hormone ni untuk follicle lah. Okay, 3 dah salah. Jadi B dengan C ni confirm salah. Jawapannya tinggal D. Rajah 22 menunjukkan proses persenyawaan ganda 2 yang berlaku di ovul. Okey. Jadi tolonglah kan, kena refresh balik ingatan kamu tentang perkara ni. Jadi yang atas ni apa dia? 3 antipodal cell. Yang bawah ni kita ada 1 egg cell, 2 synergic cell. Dan di tengah-tengah tu ada 2 polar nuclei. Dan apa yang berlaku sebenarnya, male gamete ni dia akan bersenyawa dengan 2 polar nuclei. Male gamete akan bersenyawa dengan 2 polar nuclei yang ini. Dia akan membentuk triploid endosperm nucleus yang dipanggil sebagai endosperm. Dan dia berlaku double fertilization ya, persenyawaan ganda 2. Maksudnya selain daripada persenyawaan yang atas ni, dia ada persenyawaan satu lagi, iaitu yang melibatkan egg cell dengan male gamete. Egg cell ni dengan male gamete yang akan membentuk zigot. Zigot ni akan membesar menjadi embrio. Jadi kedua-dua ni nanti akan menjadi seed. Okey, biji benih. Ni depan dia endosperm tissue. Ni endosperm kan. Kemudian, what is the shape of the growth curve of crack? Crack, dia ada kulit luar. Dia ada kulit luar. Jadi maksudnya kalau dia nak membesar, dia kena buang kulit dia. Sebab itulah dia bentuk tangga. Jadi maksudnya dia tak boleh membesar ni. Dia tak boleh membesar. Kamu nampak tak? Dia landai dekat sini. Dia tak boleh nak membesar. Jadi once dia dah besar, kan, contohnya hari ke-7 dia buang kulit dia tu. Cengkerang dia tu dia buang. Untuk dia ganti dengan new shell. Waktu tu dia akan expand sebanyak mana yang boleh. Sebab itulah berlaku penambahan, pertumbuhan drastiknya pada hari yang sama. Jadi bila dah mula mengeras, dia tak boleh dah membesar. Kalau dia nak membesar lagi, dia kena buang yang lama, dia kena ganti yang baru. Waktu itulah yang dia expand sebanyak boleh.
dia bertumbuh sebanyak yang boleh. Ya, dan seterusnya. Ini untuk crab. Selain daripada itu, serangga pun sama juga. Ya, serangga sama juga. Dia kena buang kulit luar dia tu sebelum dia membesar. Jadi sigmoid adalah melibatkan manusia. Kalau sigmoid dia manusia, kalau step ni melibatkan serangga atau crab ni lah. 45. Okey. Nah, ni cikgu ada buat lah. Jadi ditulis dekat sini, dimple is dominant trait represent by D, while non-dimple is recessive trait by the D sahaja. Okey. Jadi dia bagi tahu kalau dominant D besar lah, iaitu dia ada lesung pipit. Kalau dia recessive, dia non-dimple represent by D kecil. Jadi kalau kamu nampak kat sini, yang ini adalah lelaki, yang ini adalah perempuan. Jadi perempuan ni dia tiada dimple. No dimple. Sebab apa? Kamu nampak sini, non-dimple female. Okey. Jadi dia tanya kat sini, yang mana berikut adalah genetik bagi individu J dengan K. Individu J, sini individu J. Confirm lah dia tak boleh ada D besar sebab dia non-dimple. Tapi cikgu tak pastilah kenapalah dia. Jawapan dia A. Okey. Atau cikgu salah tengok. Jadi dia semestinya di antara B dengan C. Kemudian individu K yang female. Okey. Individu K dia dimple. Yang individu ni dia dimple juga. Jadi maksudnya kedua-dua dimple. Jadi bila kedua-dua dimple, tengok ya, D besar, D kecil, D besar, D kecil. Jadi dia memang, kalau kat sini dia memang tak boleh D besar, D besar. Sebab apa? Sebab yang individu J ni dia D kecil. Dan dia juga ada anak yang D kecil. Jadi bila kita buat cross tu nanti, dia kena D besar, D kecil. Barulah kita ada keupayaan untuk hasilkan anak yang non-dimple. Kalau sini D besar, D besar, nanti semua anak dia akan ada dimple. Tak boleh ada anak yang tak dimple kalau D besar, D besar. Okey? Jadi bila kita cross macam ni, D besar, D kecil, D besar, D kecil, jadi kita cross D besar, D besar, D besar, D kecil, D besar, D kecil, D kecil, D kecil. Jadi dia ada anak kat sini yang non-dimple. Okay, yang non-dimple. Dia tak boleh, kamu nampak ya, kalau cikgu letak yang ini D besar, D besar. Cikgu letak dia D besar, D besar, D besar, D kecil. Jadi yang ni akan turun satu saja, yang turun dua. Okay, D besar, D kecil, D besar, D kecil. Maksudnya semua anak dia ada dimple. Mana datang kawan ni? Kawan tu D kecil, D kecil. Jadi tak boleh ni, tak boleh D besar, D besar untuk individu K ni. Dia mesti D besar dan D kecil. Jadi jawapan dia adalah C. Cikgu tahu kadang-kadang susah benda ni. Okay, cikgu dulu waktu SPM tak nak faham pun. Tak nak faham apa benda lah. Duk D besar, D kecil, D besar, D kecil genetik ni kan. Masuk matrikulasi pun tak faham juga. Kemudian masuk degree. Degree aja belajar satu semester belajar subjek ni saja, genetik. Okey. Buatlah sampai termuntah diagram ni. Alhamdulillah cikgu dapat A. Dia dapat A subjek ni. Okay, genetik ni. Orang lain buat 2 jam, cikgu 1 jam lebih dah siap. Keluar dia dengan bangganya daripada Dewan Peperiksaan tu. Okey, 46. Rajah 24 menunjukkan karyotip seorang individu yang menghidap penyakit Barker. Ni Down syndrome lah. Jadi dia tambah satu kromosom pada nombor 21. Okey, Down syndrome. Jadi Down syndrome, inilah ciri bagi Down syndrome. Ya. Dia adalah, kenapa dia female? Dia male lah. Apalah jawapan buku ni? Cikgu tengok balik set. Kenapalah jawapan dia ni? Soalan 46. 46A dia tulis. Jawapan dia B ya. Sebab apa dia XY ni? XY. Dia bukan XX. Kalau XX ni female lah.
Kalau XY ni dia male. Okey. Lepas tu tolonglah ingatkan yang lain. Contoh kalau penyakit Cry-Duke, Klinefelter, Jacob syndrome, Turner syndrome, macam mana keadaan dia? 47. Okey. Jadi ini melibatkan DNA. Jadi ini phosphate group, pentose sugar, nitrogenous base. Kemudian untuk nitrogenous base ni, dia punya GU dia, pasangan dia, kalau A mesti dengan T, C mesti dengan G. Okey. Jadi C dengan G dengan C lah. Okay. A dengan T dengan C salah dah. A dengan G salah juga. C dengan A salah juga. Jawapan dia mesti D. Jadi variation, show the variation of height. Height, ketinggian. Ketinggian ni dia continuous variation. Jadi continuous mesti dalam keadaan yang macam ni lah. Okay, jawapan dia C. Okay. Kalau yang macam ni contohnya discontinuous. Contohnya blue eye, black eye. Itu adalah discontinuous. Dia tak ada di tengah-tengah. 49. Present of dimple, no dimple. Jadi dia discontinuous. Jadi discontinuous ni memang 100% disebabkan genetik. 100% disebabkan genetik. Kalau yang continuous tu, dia kemungkinan ada juga disebabkan oleh persekitaran. Dan genetik ya, bukan 100% genetik ya. Cikgu tak pastilah kenapa datang tiba-tiba ada orang bagi tahu yang continuous ni disebabkan oleh environment saja. Tak, disebabkan genetik juga. Semua ciri-ciri kita sebagai manusia ni semua mesti kena disebabkan genetik. Cuma kadang-kadang environment tu juga akan mempengaruhi bagaimana ciri seseorang tu. Sebagai contoh, kalau seseorang tu genetik dia memang tinggi, maksudnya dia ada keupayaan untuk tinggi. Tetapi kalau pemakanan dia, kalau kehidupan keluarga dia tak membantu dia untuk tinggi, dia akan rendah lah, dia terbantut. Okey? Tak tahulah cikgu, mungkin waktu kecil tu dia didera oleh mak tiri dia ke, dia berlaku malnutrition, kelaparan yang teramat sangat ke, jadi dia tak membesar dengan sepatutnya. Jadi kemungkinan boleh jadi jugalah dia terbantut nanti. Okey? Tetapi kalau mak dia tinggi, ayah dia tinggi, memang ciri dominan yang ada pada dia tinggi, dia sepatutnya tinggi secara genetiknya. Tetapi kalau ada sesuatu berlaku kat persekitaran, mungkin dia akan terhalang untuk tinggi itu. Tapi kamu kena ingat, ciri continuous variation, discontinuous variation, genetik itu akan kedua-duanya memain peranan penting. Cuma untuk continuous variation ni, dia ada environment. Continuous variation dia ada environment ya. Tapi sekarang ni teknologi dah hebat. Walaupun orang kata apa, present of dimple dengan no dimple ni, dia continuous variation, dia tak selanjar. Okey. Ada orang dia boleh buat pembedahan plastik ni, bubuh dimple kat pipi dia tu, lesung pipit kan. Macam-macam lah. Kemudian kita ada yang melibatkan cause of genetic variation. Jadi ni crossing over lah. Okay. Crossing over, pindah silang. Jadi manakah antara berikut disebabkan proses di atas? Okey. Jadi color blindness. Down syndrome, Klinefelter ni dia disebabkan oleh non-disjunctional function, non-disjunctional chromosome. Okey, cikgu nak sebut pun salah. Waktu dia tarik, sepatutnya dia tarik, dia pisahkan antara kromatik beradik ni, tetapi dia pergi tarik semua. Okey, dia pergi tarik semua. Kalau color blindness ni disebabkan oleh kawasan-kawasan tempat tu sahaja. Jadi jawapannya adalah B. Jadi color blindness ni dia melibatkan sex link inheritance. Dia ada pada kromosom XX ataupun XY ni. Okey, untuk color blindness. Dan dia adalah recessive allele. Jadi maksudnya dekat X ni dia kemungkinan ada H besar, dia ada H kecil. Yang A kecil ni yang akan menyebabkan color blindness tu, ya. Jadi dah habislah. Penat cikgu ni. 50 dah, ya, 50 soalan. Jadi hopefully kamu bolehlah sedikit sebanyak faham ya.
Macam manalah nak study untuk final, macam manalah kamu nak usaha untuk final. Jangan sampai kamu tahap tak tahu nak buat apa lah. Mula daripada awal lah, Jangan mula nak dekat-dekat dah tu baru nak usaha pulun sungguh-sungguh. Kamu akan stres. Okay, kamu akan stres. Kalau tak mau stres, kena mula daripada awal. Cikgu dulu ada kawan kepada kawan lah. Kawan kepada kawan ni, orang lain kalau final ni sibuk lah study kan. Kadang-kadang sampai pagi study ni. Pukul 3, 4 pagi tak tidur lagi. Pukul 4 baru tidur. Lagi pagi nak bangun pukul 8 dah. Pukul 6 nak bangun dah. Tidur 2 jam saja sebab study. Sebab esoknya ada exam. Dia relax je. Okay. Dia sampai waktu pukul 12.30 malam tu dia tidur. Tapi my exam boleh jawab. Kemudian my result memang gempak betul. Sebab apa? Sebab dia konsisten. Setiap hari daripada weekdays tu, Isnin sampailah Jumaat, setiap malam memang dia akan fokus pukul 8 saja. Lepas maghrib je memang dia akan study sampai pukul 12. Okey? Itu study je untuk ulang kaji, bukan buat assignment apa semua tu, tak. Yang buat assignment apa semua tu dia buat waktu siang. Sabtu Ahad memang dia huha-huha lah, pergi tengok movie, relax. Okey? Pergi keluar makan dengan kawan-kawan. Jadi dia memang konsisten setiap hari. Dia memang jenis orang yang very particular about time ni. Dia memang jaga betul-betul masa dia. Jadi waktu nak final tu, jadi dia tak risau dah. Sebab apa? Sebab dia dah cover everything. Ya. Cikgu tak lah. Cikgu pun kadang-kadang ikut dan lah. Waktu belajar dulu ada semester melingkup juga. Ada semester okey juga. Ada semester rajin sungguh. Ya, ikut ni lah. Tapi tak adalah teruk sangat ya. Pointer tu tinggi lah juga. 4 kali lah juga anugerah dekan. Okey. Jadi cikgu dah cubalah. Apa lagi nak terang kat kamu ya. Nantilah cikgu buat kertas 2 ke, atau kertas 1 ni soalan negeri yang lain pula. Jadi hopefully cikgu doakanlah kamu kuat semangat dan dapat study daripada awal. Kalau study dah lewat-lewat pun tak apalah, usaha pergi lah kan. Habis nak buat macam mana, dah masa tu je yang ada. Okey. Ini untuk Perak Biology Trial 2020 kertas 1.